acara perhimpunan dan perarakan ini akan diadakan pada 24 hari bulan Januari 24 bulan Januari 2013 Masehi, bersamaan dengan 12 hari bulan Rabiul Awal 1434 Hijrah, di mana di peringkat negara ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin wad Daulah Ibnul Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka akan berangkat dan seterusnya akan mengapelai perhimpunan dan juga perarakan bagi peringkat negara. Manakala di di 3 daerah yang lain masing-masing ada tetamu khas yang telah dihantar ke sana, di mana di daerah Tutung tetamu khasnya ialah Kanal Bersara, Pangeran Datuk Paduka Haji Azman Syama bin Pangeran Haji Muhammad, yaitu Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Manakala di daerah Tutung tetamu khasnya ialah Datuk Paduka Awang Haji Sopri bin Haji Abdul Ghafur, Setiausaha Tetap Kementerian Hal-Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Manakala di daerah Temburung tetamu khasnya ialah Tuan Haji Awang Saiful Bahri dan Haji Awang Mansur, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Perlu juga diambil maklum, perhimpunan khas wanita bagi 3 daerah yaitu Belait, Tutung dan Temburung juga diadakan serentak pada masa yang sama, di mana tetamu khas bagi majlis itu ialah isteri kepada setiausaha tetap yang menjadi tetamu khas di peringkat daerah tersebut. Tapi bagi majlis perhimpunan khas bagi majlis wanita peringkat negara nanti akan diadakan pada 2 hari bulan Februari 2013 Masihi nanti. Jadi barangkali itu saja yang dapat dahulu sebagai permulaan bagi perhimpunan dan perarakan sambutan Maulidur Rasul pada 24 hari bulan Januari 2013 Masihi. Baik, terima kasih Ustaz. Barangkali kita ini beralih dulu kepada pasukan polis Raja Brunei. Tentunya kita ingin mengetahui sedikit peranan pasukan polis Raja Brunei dan perkara-perkara yang perlu diketahui oleh orang ramai pada 24 Januari itu nanti 2013. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan upacara perhimpunan dan perarakan sambutan Maulidur Rasul 1413 Hijrah pada tahun ini, pasukan polis ingin memaklumkan kepada orang ramai terhadap jalan-jalan yang akan ditutup menjelang hari perhimpunan tersebut bagi menjayakan berlangsungnya perhimpunan dan perarakan sambutan Maulidur Rasul 1434 Hijrah yang akan bertempat di Padang Sir Muda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sebagai ingatan bersama, jalan-jalan yang akan ditutup akan bermula pada jam seawal 6.30 pagi sehinggalah upacara dan perhimpunan selesai. Kemudian antara jalan-jalan yang akan ditutup, jalan-jalan utama yang akan ditutup adalah jalan-jalan yang akan menghubungkan daripada Jalan Tutung, Jalan Kebangsaan Lama dan Jalan Kota Batu, 3 laluan yang menuju ke persekitaran Bandar Seri Begawan sebetulnya. Kemudian untuk persimpangan-persimpangan jalan secara detail, iaitu kawasan lampu isyarat Jalan Tutung iaitu berhadapan dengan bangunan Ba'diah yang ada pada ketika ini. Kemudian lampu isyarat Mahkamah Besar. Kemudian lampu isyarat Jalan Haji Basir yang berada di bangunan bomba dan penyelamat. Kemudian lampu isyarat Jalan Kumbang Pasang, iaitu jalan yang menghubungkan Sekolah Stipri St. George's dan juga Taman Jubilee. Kemudian kawasan lampu isyarat Jalan Bendahara, letak kereta Royal Regalia, dan kawasan lampu isyarat Jalan Stony, dan juga kawasan lampu isyarat Jalan Kianggeh. Kemudian kawasan lampu isyarat Jalan Elizabeth II, Jalan Kianggeh, yang menghubungkan persimpangan 3 sebetulnya, di hadapan Tokong Cina. Kemudian yang akhir sekali adalah kawasan lampu isyarat Jalan Residensi, itu Jalan MacArthur. Dan
Kemudian ada beberapa letak kereta yang perlu orang ramai ingin diingatkan untuk dikosongkan sebetulnya, untuk dikosongkan awal sehari sebelum upacara dan perhimpunan diadakan, iaitu di sepanjang Jalan Tasik, Jalan Kiangge, Jalan MacArthur dan Jalan Sultan. Kemudian Jalan Stony, Jalan Haji Basir dan Jalan Sekolah. Ini adalah kerana jalan-jalan tersebut akan bakal digunakan untuk upacara parakan Maulidur Rasul nanti. Kemudian awal sehari bermakna ia akan ditutup pada malam 23 hari bulan Januari 2013 nanti. Sebelah malam tuan. Ya, betul. Kemudian dengan sehubungan dengan perkara ini, ada diingatkan pihak polis akan mengambil tindakan dengan memindah mana-mana kenderaan yang diletakkan pada tempat-tempat yang telah pun dilarang untuk meletakkan kenderaan pada malam tersebut nanti menjelang harinya. Dan juga begitu penting kita harus mengetahui bahawa untuk penurunan para peserta pada hari tersebut yang menggunakan bas, seperti lazimnya pada tahun-tahun yang sudah para peserta dan anak-anak murid akan diturunkan di Jalan Bendahara, iaitu letak kereta berhadapan oleh regalia, kebesaran diraja. Ini mengikut time sebelum keberangkatan kerabat-kerabat diraja. Kemudian selepas menjelang dalam 10 minit menjelang untuk keberangkatan kerabat-kerabat diraja, tempat ini akan bertukar alih ke Jalan MacArthur yang akan menghubungkan Jalan Haji Basir sebetulnya. Di sana akan penurunan anak-anak murid akan mengambil tempat. Jalan Haji Basir dekat Maktab SWAS. Maktab SWAS di depan St. Andrews sebetulnya. Ya, jadi harap maklumlah kalau mau terpaksa bertindak awal itu untuk mengelakkan kesesakan ataupun mungkin terganggulah perjalanan kita ni. Betul. Jadi tentunya kita ingin mengetahui apa agaknya di antara persiapan-persiapan yang telah dan sedang dijalankan pada ketika ini, Tuan Haji. Sebenarnya untuk persiapan sambutan khususnya mengenai dengan perhimpunan dan perarakan sambutan Maulidur Rasul yang akan diadakan pada 24 hari bulan Januari ini, di mana persiapan sudah masuk seminggu sebelum majlis perhimpunan dan perarakan tersebut, di mana kelengkapan untuk majlis tersebut sudah mula mengambil tempat di mana perhimpunan dan perarakan itu diadakan. Kemudian proses-proses kerja ke arah mempersiapkan majlis tersebut juga telah dilaksanakan lebih awal, yaitu 2 bulan sebelum perhimpunan dan perarakan tersebut. Jadi yang penting di sini ialah peserta-peserta yang mengambil bahagian, di mana tarikh tutup untuk menyertai perhimpunan dan perarakan ini telah berakhir pada 12 hari bulan Januari hari itu, di mana setelah tarikh tutup itu Urustia telah menerima penyertaan pasukan-pasukan yang mengambil bahagian sebanyak 140 pasukan. Jadi jumlah ini dikirakan melebihi daripada jumlah pada tahun lepas. Pada tahun lepas 140 pasukan, pada tahun ini pada tahun lepas 133 pasukan. Tapi pada tahun ini 140 pasukan dengan keramaian peserta 17.401 orang dibanding tahun lepas cuma 18.000 tahun lepas banyak 18.192, tahun ini 17.401, disebabkan jumlah setiap pasukan itu dihadkan kerana ada penghakiman. Jadi kalau terlampau lebih sekarang atau penyertaan yang tidak seimbang pada setiap kategori itu mungkin menjejaskanlah daripada teraturnya pasukan-pasukan itu dalam perhimpunan dan perarakan. Jadi dihadkan berapa ramai satu pasukan? Ikut dia punya kategori. Ada agensi yang ramai, umpamanya kalau sekolah-sekolah itu ramai 100 ke 200 orang. Tetapi kalau yang macam kementerian, kemudian persetuan-persetuan daripada swasta, penyertaannya itu dikurangkan daripada jumlah sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah. Jadi ini mengembalikan zaman kegemilangan lah tahun 70-an 80-an. Alhamdulillah. Jadi dengan disebutnya
ada pertandingan ini kita pastinya ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan pertandingan yang akan diadakan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul yang akan diadakan perarakannya pada 24 Januari ini ya. Jadi rasanya untuk menjawab mengenai dengan pertandingan kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rajid dari Jabatan Urusan Haji selaku Jemaah Hakim. Ini Ustaz, bila bercakap mengenai dengan pertandingan barangkali dapat bercerita dulu mengenai dengan sejarah pertandingan perhimpunan perarakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya pertandingan dan perhimpunan perarakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada 2 tahun kebelakangan ini diadakan semula setelah sebelum itu pernah diadakan pada tahun-tahun 80-an, 90-an dan mungkin awal 2000. Jadi setelah yang dihidupkan semula maka barisan itu adalah lebih teratur dan kemas insya-Allah. Jadi macam mana dengan tujuan pertandingan sebenarnya diadakan kembali? Alhamdulillah tujuan pertandingan itu juga adalah untuk memisahkan lagi sebenarnya perbarisan dan perarakan. Di samping itu untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan salawat yang sempurna bawaannya dan juga sebutan-sebutannya. Dan tentunya Tuan Haji kita ingin mengetahui macam mana agak sambutan dari orang ramai khususnya para peserta dengan kembalinya konsep pertandingan ini. Mungkin sambutan lebih menggalakkan atau bagaimana Tuan Haji? Ya, alhamdulillah sambutan daripada orang ramai khususnya para peserta perbarisan telah memberikan sambutan yang amat menggalakkan, yang mana kita melihat setiap pasukan itu telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik. Jadi pada tahun lepas contohnya lah kami lihat kepada pemarkahan dari setiap sudut menunjukkan persaingan dari pasukan-pasukan yang mengambil bahagian. Sebagai contohnya sebuah pasukan itu telah mendapat tempat pada tahun sebelumnya. Jadi pada tahun lepas mereka telah berusaha mempertahankan kemenangan pasukannya itu dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan pasukannya dan juga mereka membuat persiapan dan latihan yang gigih terlebih awal. Jadi inilah juga semangat yang ditunjukkan oleh para peserta dan pasukan yang mengambil bahagian. Ya, jadi itulah pertandingan. Memang kalau dulu seronok kalau di kampung ini Ustaz, berbaris tu jabatan PL berlatih berbaris dengan selawatnya, dengan langkahnya, limbainya lah supaya lebih tertib, supaya lebih sempurna, dengan bukan hanya sekadar sambutannya. Syuk ninya ikut berjalan saya dapat 3 kilometernya kira exercise lahnya menyeliwing tiak nawai itunya. Jadi bercakap mengenai dengan perarakan ini Ustaz, akan diadakan latihan, kita dipahamkan lah. Mungkin dapat menjelaskan bila latihan penuh akan diadakan. Latihan penuh bagi perhimpunan dan perarakan ini akan diadakan pada 21 dan juga 22 Januari 2013 Masihi pukul 9 pagi ya. Pada masa rehasal pertama 21 dan rehasal kedua, ketua-ketua pasukan diminta hadir untuk ikut dalam rehasal tersebut, terutamanya pada 22 bulan, karena rehasal penuh pada 22 ini adalah dihadiri oleh semua ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi ya, khususnya akan melihat sejauh mana persiapan-persiapan untuk majelis perhimpunan dan perarakan itu dibuat. Jadi diminta semua ahli jawatan kuasa dan juga ketua-ketua pasukan dikehendaki hadirlah sebelum jam 9 pagi. Jadi latihan penuh ini adalah sekadar melihat peliringan betul-betul yang katanya orang Brunei. Jadi barangkali Serena tadi berbalik kepada pasukan Palestin Raja Brunei. Ya, kalau dapat Tuan Fadilah turut menjelaskanlah memandangkan terdapatnya latihan yang akan diadakan pada 21 dan 22 Januari nanti. Mungkin ada juga membabitkan jalan-jalan yang ditutup. Tuan, macam mana? Seperti lazimnya jalan menuju ke Bandar Sigawan tidak akan ditutup kerana memandangkan perarakan tidak akan diadakan secara rehasal, but instead latihan banyak diadakan di dalam perhimpunan bandar di taman sahaja. Jalan-jalan tidak akan ditutup sepanjang latihan diadakan. Alhamdulillah, apapun kita mengharapkan pihak-pihak pemandu-pemandu yang menuju ke pusat bandar akan lebih berhati-hatilah kerana yang kata ini banyak orang berkuayan, jadi akan lebih berhati-hatilah tu ya. Dan pastinya juga ahli-ahli anggota dari pasukan polis Raja Brunei akan turut bertugas mementai perjalanan aliran lalu lintas pada ketika itu ya. Dan berbalik kepada sudut penghakiman ini, sejak ia dihakimkan Ustaz, macam mana peningkatan kualiti peserta-peserta ketan ini? Ya, alhamdulillah
sejak ianya dipertandingkan, kita melihat seperti mana yang saya katakan tadi, memanglah setiap pasukan itu mencuba untuk yang terbaik daripada pasukan masing-masing. Jadi contohnya tahun lepas, kalau tahun sebelumnya mereka masih lagi belum mengetahui macam mana sudut-sudut penghakiman. Jadi pada tahun lepas mereka telah didedahkan dengan lebih telus lagi tentang penghakiman ini. Jadi mereka tahu macam mana selawat, contohnya sambil berbaris itu dengan berselawat dan tahu rentak. Jadi kalau dengan rentak selawat dengan pembarisan mungkin akan merancakkan lagi pembarisan itu dengan lebih semangat. Jadi pasukan itulah yang nampaknya kemas. Ya, kalau dulu memang tu ia akan berselawat, kalau tahu lagi ada hakim makin nyaring selawatnya tidak dapat. Jadi seperti mana yang kita ketahui ada 5 kategori sebenarnya akan dipertandingkan. Kategori sekolah rendah, agama dan persediaan Arab, termasuk sekolah swasta ya. Kategori kedua adalah sekolah menengah, Arab, institusi pengajian tinggi, maktab, termasuk juga institusi pendidikan swasta. Ketiga, kategori kementerian dan jabatan kerajaan, dan keempat, kategori mukim kampung dan majlis perundingan mukim ataupun majlis perundingan kampung, dan kategori kelima, kategori persatuan-persatuan dan sektor swasta turut dilibatkan. Ya, jadi itulah penghakiman-penghakiman, dan barangkali dari ada ingin ditambah lagi ni Ustaz dalam perarakan ini. Okey, pertama sekali para khususnya kaum muslimin dan muslimat di negara ini, yang di peringkat negara khususnya dan juga di peringkat daerah itu, di mana pada setiap tahun penyertaan peserta-peserta itu ramai ya, belasan ribu termasuk pada tahun ini 17.000 lebih peserta yang didaftarkan. Tetapi yang mengecewakan kadang-kadang kehadiran itu indah sebagaimana yang didaftarkan itu. Jadi sambutan Maulidur Rasul ini adalah khusus bagi umat Islam di negara ini sebagai umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kan diharapkan untuk membesarkan, memuliakan, dan juga sebagai satu sebagai satu membalas jasa, mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau tidak kita ni orang-orang Islam itu sendiri. Jadi diharapkan para peserta yang mengambil bahagian nanti, di mana acara sudah bermula pukul 6.45 pagi ya. Jadi di mana pasukan-pasukan, ahli-ahli jawatan kuasa, para jemputan kalau boleh hadir lebih awal, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh daripada pasukan polis tadi yang mengawal lalu lintas, pada kebiasaan setiap tahun kesesakan lalu lintas itu tidak dapat dielakkan, memang akan berlaku. Tapi walau bagaimanapun pasukan polis akan melaksanakan bagaimana kelancaran lalu lintas pada hari tersebut. Jadi diharap jangan ada yang datang lewat lagi pada hari tersebut, kerana berkemungkinan kendaraan tidak dibenarkan masuk ke kawasan-kawasan yang terlibat dalam perhimpunan dan perarakan ini. Begitu juga dengan para jemputan yang telah menerima jemputan masing-masing itu untuk berangkat hadir ke Majlis Perhimpunan dan Perarakan ini, dinasihatkan juga parking atau aliran jalan atau kalau boleh menuju ke tempat parking yang sudah diaskan sebagaimana dalam kad-kad yang telah diberikan atau untuk mengelakkan kesesakan itu. Jadi juga dinasihatkan datang lebih awal sebelum keberangkatan, karena keberangkatan ke bawah duli dijangkakan pukul 8 pagi. Jadi sesudah keberangkatan itu jalan-jalan semua akan ditutup. Jadi sebelum keberangkatan itu jadi akan memudahkan sedikit orang-orang yang ikut serta untuk hadir ke Majlis Perhimpunan dan Perarakan tersebut. Barangkali ada satu perkara, selalunya musim perarakan kalau dulu macam petani orang berlusul-lusul datang untuk bersandar pertandingan akan menyentuh mengenai dengan hadiah, karena pertandingan bukan matlamat untuk siapa juara lah, cuma untuk mendisiplinkan Ustaz. Tapi selalunya orang kata ni kan bersedekah bah. Kadang ada aing, ada minuman itulah ini. Macam mana, adakah ini tidak mengganggu barangkali pertandingan ini? Sebenarnya ada kawasan yang dalam taklimat penghakiman kepada ketua pasukan oleh pengurusi jemaah hakim sudah memaklumkan tempat-tempat yang ada dibebaskan daripada penghakiman. Kira macam orang Bobby sekali ada feeding area ni. Jadi tempat-tempat yang dibebaskan ini memang sudah dikenal pasti sebelum ini. Biasanya ada orang yang akan bermurah hati memberikan minuman kepada peserta-peserta yang ikut dalam perarakan itu. Jadi tempat-tempat itu
antara Pusarulak daripada Bumba itu Pusarulak ke sana itu tempat-tempat yang bebas daripada sudah sampai ke kawasan yang suasa itu laluan di sana lah yang dibebaskan itu. Tetapi setelah jalan-jalan yang lain itu memang ada, tidak perlulah diberitahu di mana tempat-tempat penghakiman itu karena sulit. Jadi kadang masa arah hakim atau saya diorang benar-benar. Jadi terima kasih Ustaz. Satu perkara barangkali sering ini kongsikan supaya betul-betul minuman sampah dijaga bersama. Dari pasukan polis barangkali ada saranan. Baik, mungkin hanya akan menyusul kepada lalu lintas. Diingatkan sekali lagi bahawa jalan akan tutup pada jam 6.30. Walaupun begitu, kami masih akan melalukan bas-bas yang membawa anak-anak murid dan juga para peserta yang untuk mencuba masuk untuk ke perhimpunan tersebut. Dan juga dinasihatkan sekali lagi pada jemputan dan juga orang ramai yang ingin mengikuti parakat tersebut akan tiba lebih awal daripada jam 6.30 pagi. Dan juga perlu diingat kepada guru-guru yang bertugas bagi menjaga anak-anak murid, diminta agar lebih berhati-hati dan memberi kerjasama kerana mereka bertanggungjawab dalam membawa anak-anak murid yang begitu ramai bagi menjayakan majlis tersebut supaya tidak akan melintas jalan-jalan yang masih dibuka semasa waktu ketibaan mereka nanti. Terima kasih Tuan. Dan juga Tuan Haji tentunya dapat menyampaikan saran ataupun harapan bagi pihak jemaah hakim pertandingan Perhimpunan Perarakan dan Pembarisan sempena Maulidur Rasul ini. InsyaAllah. Jadi kepada ketua-ketua pasukan yang berbahagian dalam pembarisan itu supaya akan memastikan anak-anak buah mereka berada di Taman Umar Saifuddin lebih awal. InsyaAllah penghakiman bukan saja semasa berbaris tetapi ketika berada di padang sudah dihakimkan insyaAllah. Dan juga kami berharap juga para peserta membuat pembarisan yang tersusun mengikut arahan ketua masing-masing dan elakkan daripada memotong pasukan yang di hadapan. Ini yang selalu berlaku. Ya, insyaAllah. Ini kena speed trap nih kalau motong. Ini pertandingan kalau potong memotong kira potong markalah. Jadi alhamdulillah.